ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun mulai kaji ilmu fiqh, khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Sinaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, Barisan AJK Surau, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berniat untuk tangguhkan sebentar pembacaan kitab Binaman Penuntut untuk minggu ini sajalah, untuk bacakan sedikit sambungan tentang dalil sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Haji Jainal Sakiban Al-Jauhari, diterbitkan oleh Sekretariat menangani isu-isu akidah dan syariah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cetakan yang pertama 2008, cetakan yang keempat yang terakhir 2010. Baik, kenapa saya bacakan yang pertama? Supaya kita menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu, dengan berdalil. Jadi orang yang beramal dengan sesuatu amalan berserta ilmu itu lebih tinggi pahalanya, darjatnya berbanding orang yang beramal tanpa ilmu. Yang kedua, tujuannya supaya ajaran-ajaran sesat yang mengatakan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat, perkara baharu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat dan sesat, untuk kita sampaikan maklumat ataupun dalil supaya terbuka hatinya untuk menerima kebenaran, untuk menerima dalil-dalil Quran dan hadis yang disediakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saya bacakan saja. Tujuan sambutan Maulidur Rasul. Asal sambutan Maulidur Rasul itu ialah orang ramai berkumpul beramai-ramai untuk mendengar bacaan Al-Quran, membaca sirah, iaitu sejarah, atau ceramah mengenai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis seperti ini, penekanan selalunya diberikan oleh penceramah untuk menghuraikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi, perjuangannya menegakkan agama Allah di Mekah dan Madinah, pengajaran dan contoh teladan yang perlu dijadikan panduan dan amalan. Ini bertujuan untuk memberikan rangsangan dan nasihat yang boleh mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Melalui petunjuk dan bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah umat manusia mendapat petunjuk daripada kegelapan syirik kepada cahaya iman. Sambutan Maulidur Rasul bertujuan untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melahirkan kegembiraan di atas keputeraan, iaitu kelahiran baginda. Tetapi mengagungkan tidaklah sampai ke tahap Tuhan. Bukanlah sampai mengagungkan Nabi Muhammad itu dan sampai tahap menganggap Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan, tidak. Sampai batasnya ke tahap hamba Allah serta Rasulnya, serta kekasihnya. Dalam sambutan Maulidur Rasul juga dinyatakan sifat-sifat Nabi, fizikal Nabi yang menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat hamba Allah, bukan Tuhan. Mudah-mudahan bila sambutan Maulidur Rasul ini dihayati, maka peserta-pesertanya yang hadir tidaklah
terpesong sampai menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Tuhan, seperti mana ajaran sesat yang terbaru iaitu Sihulk, SIHULK. Baik. Kemudian di samping melahirkan rasa syukur kepada Allah kerana mengutuskan Rasul yang memandu mereka ke jalan yang benar dan lurus, kita wajib bersyukur kepada Allah kerana mengutuskan Rasul. Sebab dalam ilmu Tauhid kita dah belajar, ulang kaji balik, hukum Allah Ta'ala mengutuskan Rasul itu. Kalau Rasulullah ditanya, awak apa? Mangan? Rabat? Diri? Kan? Tak surau tak boleh lah. Minggu depan ustaz seorang yang datang, Allah kalau tanya tak dapat diri, sampai habis kuliah kena diri. Tak boleh macam tu kan. Sekolah boleh lah, sekolah pun tak boleh lama. Diri lama bang boleh. Seminit je, seminit tu muka dah monyok, dia balik beritahu mak. Kalau dia beritahu mak dia pun, mak dia okey lah 1 minit, kan. Itu kalau lebih sikit minit tu, minit, habis. Lagi sekolah swasta, ini saya bayar yuran tau. Habislah. Habislah. Cikgu dah tak dapat nak mendidik dengan cara mendenda, tak boleh. Boleh mendenda tapi sikit je, sikit. Asal nama denda sikit lah, boleh lah. Lebih tak boleh. Lebih tak boleh. Cabaran menjadi guru zaman sekarang. Kalau guru kerajaan pun susah, bukan susah apa, cabarannya besar, apatah lagi guru swasta. Ya Allah, kan, yang ibu bapanya membayar yuran. Kadang anaknya okey je, mak bapaknya lebih. Bukan sekolah ni lah, tempat lain, sekolah dekat planet Marikh sana. Jadi anak tu macam mana bila mak bapaknya dah menunjukkan sikap duit tu perlu dihormati berbanding guru, anaknya dia hormat duit lah. Jangan sampai satu masa nanti mak bapaknya dah tak ada duit, dia dah tak hormat mak bapak. Pasal mak bapaknya ajar duit, kalau siapa ada duit kena hormat. Jangan sampai macam tu. Belum tarik. Baik, sambung sini. Jadi kita kena bersyukur sebab Allah Ta'ala utuskan Rasul. Kita dah belajar Tauhid. Apa hukum Allah Ta'ala utuskan Rasul? Hukumnya harus, boleh, bukan mesti. Yang namanya Tuhan mesti utuskan Rasul untuk memberi petunjuk. Tak, harus saja. Boleh Allah utuskan Rasul dan boleh Allah tak utuskan Rasul. Itu hak Allah Ta'ala. Ternyata Allah Ta'ala utuskan Rasul, malah 25 Rasul. Jadi wajiblah kita bersyukur. Salah satunya dengan cara menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Baik. Sambutan ini merupakan satu cara pendidikan secara tidak langsung, mengingati peranan baginda membawa kebaikan dan kebajikan kepada manusia, selain menarik manusia ke jalan kebaikan dan kebajikan. Inilah matlamat sebenar sambutan Maulid Rasul yang diadakan selama ini. Baik, alang dah sentuh pasal sekolah tadi kan. Salah satu lagi perkara yang cikgu jadi lumpuh nak mendidik ni rotan. Rotan dah tak boleh. Tapi kemarin masa saya ngajar sekolah Cina, pengetua, bukan sekolah Cina je, yang rotan sekarang ni bukan tak boleh, guru disiplin dan juga pengetua atau guru besar saja boleh. Maknanya boleh lagi, cuma tak semua cikgu. Cikgu biasa tak boleh. Cikgu disiplin, cikgu pengetua atau guru besar, maknanya boleh, tapi tu cikgu tu saja. Di sekolah Cina, pengetua dia, kalau budak ada masalah disiplin, dia rotan. Baguslah rotan. Sekolah yang saya ngajar sebelum ni, Omega tu, sekolah Sri Omega, dia punya akademik top. Pernah satu tahun tu SPM dia, budak-budak ambil 9 subjek, 50 orang straight E, 50 orang dapat 9 E. Akademik ni memang top lah.
dan disiplinnya pun top. Tak adalah budak apa vape, tak ada langsung. Memang tak ada masa nak mengevape-nya. Setiap daripada sampai je sekolah tu tak ada masa langsung nak mengevape. Memang tak boleh. Tak ada masa. Masa macam mana? Contoh subjek BM. Lepas subjek BM tu 5 minit sebelum subjek BM, cikgu seterusnya katalah BI, cikgu BI tu 5 minit dah tunggu dah kat luar. Keluar je cikgu, masuk terus cikgu seterusnya. Tak ada selang masa. Kita nak seorang sahaja. Dan setiap 1 jam ada admin lah, orang pejabat akan round seluruh sekolah. Jadi memang apa nama CCTV tak ada, tapi apa mata-mata ada. Mata-mata bergerak ada. Bukan murid aja yang ditengok, cikgu pun sekali. Cikgu tak ada kerusi, tak maaf, meja ada. Murid ada kerusi lah. Orang murid tak ada kerusi payah juga. Cikgu tak ada kerusi. Jadi sepanjang ajar kalau 2 jam lah berdiri. Pasal apa? Cikgu kalau duduk, dia dah tak semangat ngajar, ataupun dah tak bersungguh lah, tak bersungguh ngajarnya. Habis kalau takkan menerangkan orang putih, dah terangkan, pusing, keliling tengok muridnya tulis ke tak. 2 jam je saya kerja situ, kaki kalau balik rumah memang ya Allah, apa letak bantal, 2 bantal naikkan nak ngilangkan apa bisa penat gitu kan. Jadi disiplin ketat. Disiplin ketat. Waktu rehat pun sama, semua mesti turun kantin, kelas kosong, kunci. Memang tak ada masa lah nak mengevape apa kat mana, nak bawa kat mana. Kalau bawa pun, kalau andai kata terlepas bawa dalam beg pun, bila masanya nak mengevape ni. Itu vape satu. Lagi apa? Kalau ada yang macam apa tak hantar kerja rumah apa semua, itu semua lampu je, cikgu lampu je pada pengetua, pap hutan. Jadi ada pengajaran lah dekat situ kan. Jadi dia insaf lah. Hutan masa kena sakit, dah lepas kena tu pun tengyang-nyang sakit dia. Saya pernah kena rotan, pengawas tapi kena rotan juga, sabar je lah. Masa tu pasal apa tak ingat lah. Pengawas pun tak kira, pengawas tak pengawas ada salah, silap sikit. Puap ingat lagi masa tu cikgu siapa nama dia, cikgu disiplin lah. Dia punya rasa tu sampai sekarang, dia rasa apa nama ni. Jadi 2 perkara. Masalah di sekolah mana-mana sekolah lain lah. Cerita sekolah di Marikh lah ni ceritanya. Nak rotan pun takut, ada kuasa. Sekolah mana Ustaz? Sekolah Marikh, planet Marikh. Sepatutnya dah dibincang-bincang ni, sepatutnya budak ni 3 rotan. 1 je lah. Yang ada kuasa merotan pula mengurangkan tujuan dia ni, sebab dia kesalahannya dah 3, jadi 3 lah rotannya kan. 1 je. Jadi budak tu, salah satu sebab budak tu buat lagi, kau buat 3 kesalahan pun 1 je dapat, relax je. Dia jadi tak serik lah. Dan memang banyak masa untuk tak dipantau cikgu tu banyak kan. Satu sebab kekurangan cikgu pun kekurangan kaki tangan. Baik. Jadi masuk balik semua ceritanya tadi sini, buat sekolah tu kan. Jadi kena bersyukur Allah Ta'ala utuskan Rasul. Baik, sambung Sambutan Maulid Rasul diadakan sejarahnya apabila umat Islam sudah tidak ada masa untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran, serta sudah tidak ramai lagi orang yang memahami sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alim ulama yang soleh. Berdakwah secara langsung biasanya tidak banyak menarik minat orang ramai, terutama generasi muda. Lantaran itu, menggunakan kaedah secara tidak langsung lebih berjaya menembusi hati nurani untuk menarik manusia melakukan kebaikan dan kebajikan.
Tapi walaupun apa nama ni pun begitu, janganlah ditinggalkan dakwah secara langsung tu. Maknanya apa secara langsung? Pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu tu. Jangan tinggal, dan jangan pula dinafikan dakwah secara lain. Maknanya dakwah yang tidak pergi pintu ke pintu, rumah ke rumah pun satu bentuk dakwah juga. Jangan dinafikan. Jadi semua cara dakwah dilakukan. Oleh yang demikian, para pendakwah ketika itu menggunakan sambutan Maulid Rasul untuk mendekatkan manusia kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara negara yang banyak mengadakan sambutan Maulid ini selain daripada Mesir ialah Syria, Semenanjung Arab, Musal tak tahu di mana, Afrika ataupun Taiping area ke, mungkin Mesir, Maghribi dan Andalusia. Sebenarnya banyak lagi. Contoh negara China, tanah besar China, CHINE. Tuan-tuan ada internet, ada YouTube, YouTube ada. Type lah sambutan Maulid Rasul China, CHINE, keluarlah macam-macam. Malah dia membaca Maulid Barzanji itu dengan hafalan. Tengoklah, tak ada pegang kitab macam saya. Tutup kitab lalu lupa lah. Dia hafal. Selepas Salahuddin Al-Ayyubi dapat menguasai kerajaan Fatimiyah pada tahun 567 Hijrah dan berdepan perperangan salib dengan penjajah, beliau terus mengadakan sambutan Maulid Rasul sehingga akhirnya Raja Muzaffar Abu Sayyid Raja Irbil di bawah pemerintahan Salahuddin wafat tahun 639 Hijrah, yang berkahwin dengan adik perempuannya juga mengadakan sambutan Maulid Rasul. Al-Hafiz Ibnu Dahyah wafat tahun 633 Hijrah ketika pergi ke Irbil tahun 604 Hijrah telah mengarang kitab yang dinamakan At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadhir, di mana beliau memuji majlis sambutan ini dan memberikan hujah dan dalil mengenainya. Sambutan Maulid Rasul ini terus diamalkan di pelosok negara Islam baik oleh agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta maupun masyarakat Islam bermula sejak tahun 362 Hijrah sehingga ke hari ini, dan bentuk sambutannya berubah mengikut peredaran zaman sehingga sebagaimana yang ada sekarang ini. Atur cara sambutan. Andainya diteliti atur cara sambutan Maulid Rasul, kita dapati isi kandungannya terdiri daripada perkara-perkara yang diharuskan, dibolehkan oleh syarak. Ia dapat disusunkan seperti berikut. Majlis dibuka dengan bacaan doa dan bacaan Al-Quranul Karim, bacaan barzanji dan marhaban, selawat Nabi, nasyid yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazkirah atau ceramah agama, penyampaian hadiah, aktiviti kemasyarakatan, bacaan doa, jamuan. Inilah atur cara sambutan Maulid Rasul yang biasa dilakukan di mana-mana di negara kita ini, dan kita tidak membenarkan penganjur membuat sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Kalau ada dalam majlis sambutan Rasul diadakan konsert rock, kapak, jadi kita laporkan, memang tak dibenarkan. Andai katalah ada kan. Tapi kalau bekas penyanyi rock kapak bernasyid tu tak apa. Itu tak apalah kan. Ini penyanyi rock kapak ni, dia penyanyi dulu dia penyanyi, sekarang dia nak bernasyid. Nak bernasyid tak apa. Jangan laporkan pula. Sian orang kan. Baik, contoh tidak ada siapa pun dari kalangan umat Islam yang menolak keharusan kandungan sambutan tersebut. Apa yang mungkin menimbulkan pertikaian ialah bentuk sambutan yang diadakan sekarang dari segi perhimpunan. Kalau bercampur lagi perempuan, itu kena elakkan. Penganjur, kalau kita nak menganjurkan, kita kena ambil berat. Itu kita dipertanggungjawabkan. Pisahkan empat lelaki perempuan. Ni suami isteri keluarga. Ia nanti bercampur dengan suami isteri orang pula. Bila dah pisah, campur teruslah lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, asing terus, campur terus. Alah pisah sekejap aja suami isteri, alah berapa jam, 1 jam aja ceramahnya. Mana ada Maulid Rasul ceramah sampai 1 jam setengah, 2 jam, tak ada. Indik je, pisah kejap kan, itu masalah. Dan kemudian kalau berarak pun jangan campur laki dulu atau kemudian perempuan asing. Jadi daripada awal, contoh kalau rewang pun kena jaga adab, jaga ikhtilat, maknanya jangan sampai bercampur dengan perempuan.
Kalau dua-dua nak berewang, kena asingkan. Ini yang perempuan buat sekian-sekian, lelaki buat sekian-sekian. Dah. Jadi jangan bercampur. Baik. Dari segi perhimpunan dan bentuk majlis tersebut. Dalam majlis tu pun kena jaga lagi sebutan nama Allah, nama Nabi Muhammad. Ini yang akan dijelaskan dalam risalah ini. Baik. Tajuk seterusnya, fahaman Wahabi. Fahaman Wahabi menentang penganjuran majlis sambutan Maulidur Rasul. Fahaman ini sedang merebak dalam masyarakat Islam, khasnya di negara kita sekarang. Fahaman ini jika tidak ditangani dengan bijak, ia akan menjadi punca perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat Islam hari ini. Oleh yang demikian, bersempena dengan majlis sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Bila tahun ini tu? 2008. Elok rasanya kalau kita mengenali siapakah pengasas fahaman Wahabi dan latar belakangnya, bagi memudahkan kita menentukan fahaman yang betul dan menepati syariat Islam serta menolak fahaman yang bertentangan. Menurut buku Kashfus Syubhat yang dinukil dari buku I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas menjelaskan, buku ni boleh beli tak pasaran, ada jual, boleh baca sendiri. Tulisan Melayu lah, Melayu Indonesia, tapi boleh faham lah. Bahawa pengasas fahaman Wahabi ini ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Ayyinah pada tahun 1115 Hijrah. Beliau belajar agama daripada bapanya kerana bapanya adalah seorang ulama terkenal yang menjadi qadhi di negeri Ayyinah. Setelah mencapai usia dewasa, beliau pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan kembali ke Ayyinah sesudah mengerjakan haji. Kemudian beliau datang lagi ke Mekah dan Madinah kali kedua. Lama beliau tinggal di Mekah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Katanya, pada kali kedua inilah beliau banyak melihat di Madinah amalan-amalan atau ibadat-ibadat orang Islam di hadapan makam Nabi yang berlainan daripada syariat Islam menurut kaca matanya. Kemudian beliau berpindah ke Basrah dan menyebarkan fatwanya yang ganjil, tetapi ia segera diusir oleh pihak berkuasa dari kota Basrah. Kemudian beliau pergi ke Hassa dan berguru dengan Syekh Abdullah bin Abdul Latif, seorang ulama di Hassa ketika itu. Kemudian beliau berpindah ke Harimalah, sebuah desa kecil di negeri Najd, kini dikenali dengan Riyadh. Mula-mula beliau menyebarkan fatwanya yang ganjil-ganjil di negerinya sendiri, Ayyinah. Tetapi raja di negeri itu yang namanya Uthman bin Ahmad bin Ma'mar pada mulanya menolong beliau, tapi setelah mendengar fatwa-fatwanya itu lalu mengusir beliau, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Kemudian beliau berpindah ke Dar'iyah. Raja di Dar'iyah bernama Muhammad bin Su'ud menolong Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyiarkan fahamannya. Maka bersatulah dua orang Muhammad yang berlainan kepentingan, iaitu Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Su'ud. Muhammad bin Abdul Wahab memerlukan seorang penguasa untuk membantu penyebaran fahamannya yang baharu, dan Muhammad bin Su'ud pula memerlukan ulama yang dapat mengisi rakyatnya dengan ideologi yang keras demi untuk memperkukuh pemerintahan dan kekuasaannya. Maka bersatulah antara fahaman agama dengan raja, sebagaimana bersatunya fahaman Syiah di Iran dengan pemerintah Shah Iran, dan bersatunya fahaman Syiah Imamiyah di Yaman dengan imam yang menguasai Yaman sebelum menjadi republik. Golongan Wahabi mengatakan bahawa sambutan Maulidur Rasul adalah bid'ah dalalah, yakni bid'ah yang sesat yang tidak sewajarnya diamalkan oleh umat Islam. Bukti, dakwaan mereka ini terkandung dalam beberapa buah kitab yang dikarang oleh tokoh-tokoh ulama besar mereka, antaranya Saleh bin Fauzan, seorang anggota Majlis Ulama Wahabi, menyebutkan di dalam kitabnya Al-Khitab Al-Mimbariyah, beliau telah melarang penganut Wahabi daripada mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Selain daripada itu, beliau juga melarang mengadakan sebarang sambutan di bulan Rajab sempena Isra' dan Mi'raj, mengharamkan sambutan sempena Ma'al Hijrah, dan membid'ahkan sambutan Maulidur Rasul sempena keputeraan Nabi SAW. Beliau mengutuk golongan yang mengadakan sambutan Maulidur Rasul sebagaimana disebut dalam kitab Al-Khitab Al-Mimbariyah, yang dijadikan hujah oleh sesetengah penceramah mereka dan dijaja ke sana kemari. Katanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya bid'ah itu ialah membuat sesuatu yang baharu dalam agama. Ia mengubah ajaran agama. Lantaran itu ia merupakan perkara yang sia-sia, menghabiskan masa, menghabiskan wang ringgit,
memenatkan tubuh badan, menjauhkan daripada syurga dan mendekatkan kepada neraka, layak mendapat kutukan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang bodoh dan sesat tidak memahami hal tersebut. Mereka sesat kerana kejahilan mereka. Amalan ini bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkannya, dan segala usaha dan penat lelah mereka sia-sia belaka. Masalah yang dibangkitkan oleh golongan Wahabi di sini ialah melarang sekeras-kerasnya mengadakan sambutan Maulidur Rasul yang di dalamnya diadakan ceramah dan tazkirah mengenai sirah dan perjuangan Nabi sebagai seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sedangkan golongan ini sendiri mengadakan mu'tamar dan sambutan dengan menghabiskan tenaga dan wang ringgit untuk mengingati perjuangan dan kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab pengasas fahaman mereka. Mengapa sambutan mengingati Muhammad bin Abdul Wahab itu sunnah hasanah, sedangkan menyambut Maulidur Rasul dikatakan sebagai pembaharuan dalam agama yang dihukumkan sebagai bid'ah dalalah? Tanda soal itu, persoalan. Sejauh mana kebenaran dakwaan golongan Wahabi yang menghukumkan bid'ah dalalah mengenai sambutan Maulidur Rasul? Untuk tujuan ini, mari kita lihat masalah tersebut berdasarkan perspektif Islam melalui panduan Al-Quran dan Sunnah. Baik, masuk pada dalil ya. Dalil keharusan kebolehan sambutan Maulidur Rasul daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang mengharuskan sambutan Maulidur Rasul adalah seperti berikut. Dalil pertama, perhimpunan para sahabat yang diakui dan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke satu majlis perhimpunan para sahabat lalu bertanya, "Ma ajlasakum?" Qalu, "Jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bika." Ila an qala fi akhirih, "Atani Jibrilu alaihi salamu fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikum al malaikata." Maksudnya lebih kurang, kenapa kamu berkumpul? Mereka menjawab, kami duduk berbincang-bincang mengingati Allah dan memuji-mujinya kerana telah memberi petunjuk kepada agamanya dan memuliakan engkau, diutuskan kepada kami, hingga akhir hadis. Hadisnya panjang. Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah, memberitahu aku sesungguhnya Allah bermegah kepada malaikatnya di atas perhimpunan yang kamu lakukan. Dalam hadis ini terdapat nas, dalil yang jelas bahawa para sahabat berhimpun dalam satu kumpulan berbincang-bincang mengenai pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu nikmat kepada mereka. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sendiri menunjukkan kebanggaannya kepada para malaikatnya di atas amalan membincangkan pengutusan Nabi. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri membolehkan dan mengiktiraf perhimpunan itu sebagai baik mengenai apa yang mereka bincangkan. Persoalannya, adakah mereka boleh mengetahui bentuk nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sekiranya tidak diadakan perbincangan sesama mereka? Melalui perbincangan ini mereka dapat mengetahui isi kandungan ajaran Islam, kelebihan dan kebajikan-kebajikan yang dinikmati oleh umat Muhammad melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya lagi, adakah terdapat perbezaan antara perhimpunan yang diadakan oleh para sahabat itu dengan perhimpunan untuk mengingati keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan sekarang? Sekiranya tidak ada perbezaan dari segi pengisiannya, jelaslah bahawa dakwaan perhimpunan seperti sambutan Maulidur Rasul tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, merupakan satu dakwaan yang melulu dan tidak tepat. Dalil yang kedua, ada berapa dalil Ustaz? Semua? Kat sini ada 12. Oh banyak Ustaz, tak baca semula. Faisha sambung sikit, lepas tu berhentilah. Berapa yang dapat nak baca semua saya pun tak larat ni. Batuk tak hilang lagi. Macam-macam ubat. Doktor Selamat dah bagi ubat. Ada jemaah Kampung Kupuk bagi madu kelulut, aku campur apa nama ni, limau 5 biji, campur cengkeh. Tak hilang juga. Mungkin udara kat ni Baik, jadi nanti akan datang kalau ada rezeki tahun depan baca lagi, sambung lah
Taklah ulang yang dalil dah baca, ulang sambung dalil yang seterusnya yang belum baca. Saya tak tahu macam tu ke ustaz? Alah, satu kuliah je supaya dapat ingat. Itu pun kalau dapat ingat, tak ingat nanti kan ulang lagi kan. Tujuan dia itulah tadi, supaya kita beramal dengan ilmu, dan yang kedua supaya dapat menolak fahaman-fahaman yang sesat. Bukan nak suruh gaduh, tak. Sekurang-kurangnya dalam ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, kalau ada yang menyatakan sambutan Maulid Rasul ni bid'ah dalalah, sekurang-kurangnya kita boleh sampaikan. Saya tak pandai ustaz, buka YouTube saya Aidilhani, subscribe tu percuma. Bagilah video share. Ni siapa ni, ustaz mana? Jangan tengok ustaznya, tengok apa yang dibaca. Ustaznya tak ada apa-apa. Masuk isyak azan kan, sambung sikit.
kasih Hasan. Baik, sambung sikit. Dalil yang kedua, memuliakan hari dan tempat. Memuliakan hari dan tempat kelahiran sesetengah nabi-nabi ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran semasa menceritakan kisah Nabi Isa alaihi salam mengungkapkan ucapan selamat sejahtera ke atas para nabi di hari keputeraan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidat. Shadaqallahul azim. Maksudnya lebih kurang, dan selamat sejahtera ke atasku di hari aku diputerakan. Dalam hubungan ini, bukankah Nabi Muhammad SAW itu lebih utama diberikan ucapan salam yang disambut pada hari keputeraannya? Mengenai dengan hari disebutnya tadi hari kelahiran nabi-nabi lain. Mengenai dengan hari disebutkan dalam surah Ibrahim, memuliakan sesuatu hari pula, surah Ibrahim ayat 5 maksudnya lebih kurang, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah, sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar lagi kuat bersyukur. Firman Allah lagi dalam surah Al-Jathiyah ayat 14, maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah. Zahir dua ayat di atas menjelaskan bahawa hari-hari di sisi Allah ialah hari bersabar dan syukur. Maka apa yang diharapkan daripada hari-hari tersebut ialah keberkatan yang dikurniakan Allah padanya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat yang kedua. Bila diteliti firman Allah, orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah, sedangkan Allah tidak menyebut tidak menaruh ingatan kepada Allah, disebut hari-hari Allah, bermakna nikmat yang Allah kurniakan pada hari-hari tersebut. Kerana hari merupakan makhluk Allah yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Perhatikan firman Allah dalam surah Yunus ayat 58. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya. Bukankah hari keputeraan Nabi Muhammad SAW itu merupakan hari gembira dan rahmat? Baginda bersabda, Anar rahmatul muhdah. Maksudnya, aku pembawa rahmat dan petunjuk. Jika sekiranya kita mengingati hari tersebut, adakah kita melakukan perkara yang dilarang? Sedangkan majlis demikian menggalakkan manusia mengasihi Nabi SAW dengan menceritakan tentang sirah pribadi dan akhlaknya yang mulia. Dalam hubungan ini juga terdapat hadis mengenainya. Umpamanya daripada Syaddad bin Uwais, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW solat 2 rakaat di Baitul Lahmin. Kemudian Jibril bertanya kepada baginda, maksudnya, tahukah engkau di mana anda bersolat? Baginda menjawab, tidak. Lalu Jibril berkata, anda solat di Baitul Laham, di mana tempat Nabi Isa dilahirkan. Kenapa solat kat situ? Memuliakan, mengingati. Dari nas-nas Quran dan hadis-hadis di atas jelas menunjukkan kepada kita bahawa tidak menjadi satu kesalahan memuliakan hari tertentu dan tempat tertentu untuk diadakan sambutan sebagai mengingati dan menghormatinya, asalkan tujuan mengingati hari dan tempat tersebut tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Kalau pergi tempat kelahiran Nabi Isa tapi buat maksiat, ia tak boleh juga. Rasulullah pergi Baitul Lahmin, tempat kelahiran Nabi Isa, solat 2 rakaat. Malaikat Jibril yang suruh. Itu bolehlah, dibenarkan. Macam hari-hari tertentu, ucapan salam sejahtera ke atasku di hari aku diputerakan oleh Nabi, Nabi selain Nabi Muhammad lah. Maknanya memuliakan hari kelahirannya sendiri. Nabi ini yang sebut Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Takkanlah
kita nak menyambut hari kelahiran Rasulullah tu tak dibenarkan. Nabi sendiri, ada Nabi yang mengucapkan salam sejahtera ke atas kelahirannya. Baik, dalil yang ketiga. Sampai dalil ketiga tuliskan. Kisah Abu Lahab memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah kerana kegembiraannya dengan keputeraan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, sesungguhnya orang yang mula-mula menyusukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab. Beliau telah dimerdekakan oleh Abu Lahab sebaik saja diberitahu tentang keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu manakala adiknya Al-Abbas bermimpi beliau begitu sedih sekali selepas meninggal. Lalu ditanya, Abu Lahab ni seperti yang kita maklum, dia tak beriman sampai dia meninggal dunia. Dari Nabi Muhammad SAW kecil sampailah besar, sampai Abu Lahab ni meninggal, dia tak beriman. Dan ada surah khas untuk Abu Lahab, surah Lahab, Tabbat Siyada tu. Jadi dia masa Rasulullah SAW lahir, dia sangat gembira sampai dimerdekakan hambanya Suwaibah al-Aslamiyah. Lalu bila Abu Lahab sudah meninggal dunia dalam keadaan tak beriman, Abbas, adik kepada Abu Lahab, bertemu Abu Lahab dalam mimpi. Mimpi abang dia. Jadi adik dia tanya, apa yang kau temui? Kau jumpa apa ni dah meninggal dunia? Abu Lahab menjawab, aku tidak menemui sesuatu yang baik selepas mati selain aku berada dalam keadaan ini disebabkan aku memerdekakan Suwaibah dalam hidupku. Apa yang ditemui tu yang baik tu? Dia kata lepas aku mati memang tak jumpa yang baik lah, tapi ada satu ni yang baik. Jika sekiranya inilah yang berlaku kepada mereka yang dicela oleh Al-Quran, diringankan azab siksanya kerana merasa gembira disebabkan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Isnin, setiap minggu. Dekat akhirat nanti hari ada, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu ada. Kalau hari Kliwon ada Ustaz, Jumaat Kliwon mungkin ada juga, tak tahulah. Hari Jawa ni harinya 6 hari aja. Tak tahu macam mana jadi 6 hari. Mungkin tu boleh tanya awak lah macam mana, mungkin tahu asal-usulnya. Kalau hari biasa, hari Melayu, hari yang putih 7 hari. Habis yang Jumaat Kliwon tu, itu kalau bertemu hari Jumaat Melayu dengan Kliwon Jawa itu keluarlah tu jembalang katanya. Baik, sejauh mana kebenarannya itu kena test lah. Test keluar tak? Ni Jumaat Kliwon ni, tengok keluar tak? Siapa nak ngetest tu, beranilah. Saya tak berani, tak payahlah. Baik, jadi Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Isnin kerana bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW dan dizahirkan dengan memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah. Baik, jika sekiranya inilah yang berlaku kepada mereka yang dicela oleh Al-Quran, diringankan azab siksanya kerana merasa gembira disebabkan keputeraan Nabi Muhammad SAW, mengapa tidak mereka yang merasa gembira dengan junjungan Nabi SAW sedangkan mereka itu beriman dan dengan baginda dan meninggal dunia dalam keadaan beriman mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau Abu Lahab tu kafir, dia gembira dengan keputeraan Rasulullah, azabnya diringankan. Memanglah kena azab juga, tapi diringankan. Orang kalau dah penat ataupun sakit, dikurangkan sikit sakitnya, itu pun dah lega. Macam saya dulu nolong arwah bapak saya nyawit. Lepas nyawit tu, ya Allah, urat satu badan tahan. Ya Allah, ya Rabbil Karim, 3 hari baru hilang. Dia punya penat, dia punya tegang urat tu kan. Kalau diurut, ya Allah leganya. Padahal urut tu sikit aja, taklah baik semua, tapi leganya tu ya Allah, nikmat.
Macam isteri saya kan, ngajar tadika diri je kan, suruh anak yang kecil tu pijak kan, ya Allah, hai nikmatnya. Padahal tak hilang pun satu badan, tapi pijak sikit-sikit kan, kaki budak kecil sikit tu, ui, dengan tumit pula tu, ya Allah sedapnya kan. Nikmatnya tu kan. Jadi Abu Lahab ni kena siksa memang sampai bila-bila, sampai forever and ever. Tapi setiap hari Isnin diringankan azab. Ya Allah, itu dah satu nikmat dah. Maknanya orang bukan Islam gembira dengan Rasulullah, dapat keringanan azab. Takkanlah orang yang beriman gembira dengan kelahiran Rasulullah, buat sambutan, takkanlah dapat dosa, masuk neraka. Itu persoalannya. Ini juga yang disebut dan diperakukan oleh seorang qari dan ahli hadis, Al-Hafiz Syamsuddin Ibni Jaziri, dalam kitabnya Urfut Ta'rif bi Maulidis Syarif. Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitab Maurid As-Sadi fi Maulid Al-Hadi menyebutkan dalam syairnya, saya bacakan artinya, bermaksud jika sekiranya Abu Lahab seorang kafir yang dicela di dalam Al-Quran dengan firmannya, celaka apa yang diusahakan oleh Abu Lahab, dia kekal dalam neraka Jahannam. Pada setiap hari Isnin selalunya diringankan azab siksanya kerana merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pula halnya dengan orang yang sepanjang hidupnya begitu gembira dengan Nabi Muhammad SAW dan beliau mati mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tiga dalil keharusan, kebolehan kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukan bid'ah yang dalalah, malah dia bid'ah yang hasanah. Ada dalam kitab ini ada 9 lagi dalil, akan datang insya-Allah, ada rezeki kita baca lagi lah. Cukuplah kadar ni. Kalau nakkan kebenaran, satu dalil pun dah cukup. Orang Melayu kata hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau 12 dalil dibaca pun, kalau dah memang Allah Ta'ala tutup hatinya daripada menerima kebenaran, dia memang tak diterima. Makna dia tak akan terima. Jadi mudah-mudahan kita doa supaya sentiasa diberi petunjuk oleh Allah SWT, sentiasa berada di jalan yang benar. Antara doanya, dualah doa, iaitu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma, ya Allah, arina, tunjukkanlah kepada kami, al haqqa, benda yang benar itu, haqqan, sebagai benar. Ya Allah, kau tunjukkan yang benar tu sebagai benar, bukan kau tunjukkan yang benar tu sebagai salah. Warzuqna ittiba'ah, dan rezekikan kami untuk mengikutnya. Kemudian apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami al batila, benda yang batil, yang salah itu, batilan, sebagai yang salah. Kau tunjukkan ya Allah yang salah tu di mata kami ni benda yang salah, jangan kau tunjukkan yang salah tu sebagai benar. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kami untuk mengelakkannya, menjauhinya. Dan satu lagi doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma, ya Allah, ikhtim, tamatkanlah, khatam, tamatkanlah hidup kami, matikanlah kami. Allahumma khtim lana, bagi kami, bihusnil khatimah, dengan kematian atau penamatan yang baik. Wala takhtim alaina, dan jangan engkau tamatkan, khatamkan, lana, bagi kami, wala takhtim alaina, bagi atas kami, bisu'il khatimah, dengan kematian, kesudahan yang buruk, yang jahat. Doa dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk. Dan juga semasa membaca Fatihah dalam sembahyang dan di luar sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim. Apa maghdub? Itulah
Waladhdallin dan sesat. Maghdu lupa apa? Maghdu. Yang dimurkai. Terima kasih. Kadang-kadang lupa juga. Bagus juga jemaah bertolongkan. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan mereka yang sesat. Doa dengan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampai sampaikan insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.